Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Izzat Daniel. Okay geng, so di video kali ni video special tau. Sebab apa yang special? Sebab Izzat di bumi Kelantan geng. Ini adalah kali pertama Izzat di bumi Kelantan. Izzat datang sini atas urusan kerja. Tadi pagi tadi pada 7 hari bulan 8 hari Ahad, Izzat pergi bagi talk di SMK Datuk Mahmud Paduka Raja 2 geng. So dekat sini Ijat nak cerita, ini adalah pengalaman paling manis Ijat sepanjang 125 institusi. Dan hari ini adalah hari yang paling bersejarah. Sebab apa? Pengalaman manis sebab apa? Pengalaman orang kata paling bahagia dalam hidup Ijat. Sebab apa? Korang kena tengok video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Turn on notification supaya korang tidak terlepas video di Ijat. Okay gang, share. Let's go. Okay, kali ni Ijat buat video di resort di Mawar geng. Jadi lain daripada lain. So korang tak nampak orang kata suasana di bilik Ijat ataupun di rumah Ijat, sebab Ijat di Tanah Merah Kelantan. Masih lagi di Tanah Merah. Esok hari Isnin insya-Allah kami bertolak balik ke KL. Dan esok juga Ijat akan jumpa adik Ijat yang lama terpisah, yang Ijat tak pernah jumpa. And then Ijat rasa Ijat nak pergi jumpa sebab dia satu jalan Ijat nak balik ke KL. Dia tinggal di Machang geng, di Machang. Jadi itu satu jalan Ijat nak balik ke Kuala Lumpur nanti. Jadi mungkin insya-Allah kalau Allah bagi peluang, Allah bagi rezeki, Ijat nak pergi jumpa adik Ijat. Ijat akan post memori ataupun detik-detik terindah jejak kasih di Instagram. Korang boleh follow Instagram Ijat geng, ataupun ya di TikTok geng. Jadi pertama sekali Ijat nak ucapkan terima kasih kepada NGO Kipas Emas Malaysia yang membantu Ijat untuk misi pencarian adik Ijat ni 23 tahun, 22 tahun. Sebelum yang Ijat jumpa tu 22 tahun. Ijat tak pernah tahu di mana adik Ijat, dan waktu Ijat umur 22 tahun Ijat jumpa. Alhamdulillah, dan waktu umur 23 tahun ni bakal menjadi sejarah dalam hidup Ijat. Sebelum kau tengok video ni, tengok video ni dulu. Kecil. Hey guys, jap, dengar sini jap. Kat sini Ijat nak bagi tahu korang. Mungkin ada yang dah tahu dan mungkin ada juga yang tak tahu geng. So Ijat nak bagi tahu kepada yang tak tahu ni, kepada sesiapa yang berminat main game, cuba korang try download game Genshin Impact. Free je, tak payah bayar pun. Lepas tu, semua alat elektronik boleh main. PS4, phone iOS ke, Android ke, tak kisahlah apa-apa, asalkan dia alat elektronik geng. Okay, dekat sini korang boleh tengok dia punya quality grafik. Memang terbaik geng. Ijat seru geng kepada semua gamers yang ada. Korang try main game ni. Dekat sini, dia ada mission. Lepas tu, korang boleh pilih geng. Korang nak main solo ke, nak main team ke, dekat kedai mamak pun korang boleh main. Korang lepak-lepak dengan kawan-kawan korang. Kat situ pun korang boleh main game Genshin Impact ni geng. Apa yang menarik geng, kat sini korang boleh explore, korang kena climbing, macam-macam lagi kan. Korang kena try dulu baru tahu game ni macam mana geng. Dalam ni ada macam-macam karakter tau, and ada elemen combat. Lepas tu landscape dia cantik gila. Korang akan jadi semangat bila nak main. Okay, bagi orang yang dah lama main game ni, sekarang game ni dah update version 2.8 sama Fantasia. Official? That's enough. Come on, just play along. Dalam event Summertime Odyssey ni, korang boleh main dalam sailing mode. Lepas tu geng, korang boleh belayar naik kapal dekat pantai. And then sambil tu korang boleh collect energy orbs dalam mode ni geng. Ini yang Ijat sebut ni, ini antara yang special. Dan banyak lagi special dalam game ni bila dia dah update version 2.8 ni geng. Yang lain ada juga new event, wish preview baru, outfit baru, hangout, event baru yang lebih fun dan mencabar geng. Yang lagi best geng, game ni akan update region yang terbaru, iaitu region Sumeru, macam Rainforest. Korang tengok ni geng.
Okay, kepada yang belum download, korang pergi download cepat-cepat game ni, geng. So, Ijat nak mudahkan urusan korang, Ijat akan sediakan link game ni dekat description. So, korang boleh pergi download cepat-cepat. Let's go. Wait! Give my sister back! Okay, geng. So, hari ini, orang kata, orang nak tahu pengalaman manis sepanjang Ijat hidup lah, nak katakan 125 ini sekolah orang kata Ijat paling rasa macam seronok sangat. Sebab apa seronok? Yang pertama adalah pelajar-pelajar dia sangat sport rim. Sangat sangat sporting kan. Sangat sporting, sangat peramah. Orang kata sangat memberi perhatian yang 100% lah nak katakan. Jadi KPI Ijat tercapai. KPI ni orang kata target Ijat apabila Ijat bercakap di hadapan orang. KPI Ijat adalah Ijat nakkan semua orang bagi perhatian pada Ijat. Itu adalah orang kata target Ijat apabila Ijat bercakap dengan orang. Jadi Ijat tercapai di waktu penghujung Ijat bagi talk. Mungkin ini adalah talk yang terakhir untuk sekolah menengah, dan ada lagi yang terakhir untuk sekolah rendah di Kelang nanti pada tak ingat berapa bulan. Jadi itu talk terakhir di sekolah rendah. Ini adalah ceramah Ijat yang terakhir untuk sekolah menengah. Sebab apa? Ijat ada satu impian yang Ijat belum capai. Jadi Ijat nak capai impian tu. InsyaAllah apabila impian Ijat tercapai je, Ijat akan sambung balik dalam membantu generasi-generasi yang akan datang. Ijat akan masuk ke sekolah-sekolah balik, kan. InsyaAllah korang doakan semoga impian Ijat ni tercapai dengan cepat. Jadi Ijat nak fokus pada satu perkara ni. Sebab nak kata penat tu memang penat. Kadang-kadang Ijat fikir juga ini adalah salah satu rezeki pada Ijat. Ini adalah punca rezeki Ijat. Apabila Ijat masuk ke sekolah-sekolah ni pun dapat membantu Ijat untuk menambah pendapatan Ijat. Okey guys, jadi pengalaman mana Ijat akan tunjuk sikit footage pada korang. Ini adalah antara footage yang korang tengok. Seramai 700 orang pelajar di SMK Datuk Mahmud Paduka Raja 2 ni, geng. Yang ada dengan Ijat waktu program pada hari Ahad ni. Yes, betul tu. Bagi tepukan untuk abang ni. Okey, jadi dua pilihan tu positif dan negatif. Seperti yang saya bagi tahu tadi, bebas pun Jadi korang boleh tengok dekat situ pelajar-pelajar dia sangat sporting, sangat ramah mesra gila kan. Kalau korang tengok di akhir program ni pun memang sangat-sangat seronok. Jadi kita cerita sekejap lagi, Ijat tunjuk footage akhir-akhir program ni. Jadi apabila Ijat sampai dekat ni, dekat sekolah ni, Ijat berjumpa dengan seorang cikgu, cikgu yang berhubung dengan Ijat, yang menjemput Ijat ke sekolah. Dan dia cerita orang kata sebelum dia nak bawa Ijat masuk ke sekolah tu, banyak dugaan sebenarnya. Dengan kes Topa yang viralnya lagi kan, banyak dugaan sebelum dia nak bawa masuk Ijat ke sekolah ni. Dia cerita panjang dekat Ijat. Jadi Ijat rasa apabila Ijat dapat masuk, and then dia bagi tahu, Ijat rasa sangat-sangat terharu sebab pengorbanan cikgu. Dia memang nak pelajar-pelajar dia berjumpa dengan Ijat kan, ambil semangat daripada Ijat. Sebenarnya Ijat bukanlah orang kata pakar motivasi yang hebat. Ijat hanya berkongsi pengalaman Ijat supaya generasi akan datang tak tersilap langkah macam mana Ijat buat. Itu je. Ijat bukanlah pakar motivasi yang orang kata yang dapat mengubah orang. Bukan Ijat yang mengubah orang, diri sendiri yang mengubah kita sebenarnya. Jadi bila cikgu dah jumpa cikgu tu, Ijat jumpa pengetua dan masuk dalam bilik pengetua dia bersembang-sembang. Dan tepat saja pukul 8, Ijat sampai ke dewan, geng. Ijat sampai ke dewan, alhamdulillah Ijat rasa macam terharu sangat. Sebab apa? Sebab pelajar disambut dengan meriah sekali, geng. Korang tengok footage ni, geng. Jadi korang tengok footage ni, ya Allah, ramainya Ijat rasa macam Ijat dengan Dak Daus dah tidur terlentang kat tepi tu, dia dah tak larat. Jadi memang rasa waktu tu rasa meremang bulu roma.
Sebelum ni Ijat tak pernah rasa, kalau Ijat tak pernah rasa macam ni tau. Kalau sebelum ni korang tengok video Ijat di UiTM ke, di mana-mana institusi ke, ini adalah kali pertama Ijat rasa something yang hebat Allah bagi pada Ijat. Allah bagi satu naluri yang sangat hebat pada Ijat. Ijat rasa macam sangat-sangat dihargai. Orang kata sebelum ni pernah buat macam ni tapi tak dapat rasa tau. Jadi di sekolah ni Ijat dapat rasa something yang berbeza daripada lain. Yang lain berbeza daripada yang lain. Gang, jadi lepas dia habis tu video tayangan video Ijat ditayangkan, iaitu video pembukaan. Kalau korang pernah tengok di sebelum-sebelum ni, tapi jarang lah Ijat post video, orang kata video pembukaan tu. Biasanya Ijat akan post di institusi yang Ijat pergi. Jadi dah ditayangkan, nama Ijat pun dipanggil untuk bagi ceramah. Jadi korang tengok sikit footage apa yang Ijat kongsikan dengan mereka ni, geng. Okay, last daripada saya harap semua pegang. Saya nak katakan, jika kegagalan yang kita cari, itulah yang kita akan jumpa pada masa hadapan. Tapi jika kejayaan yang kita cari, usaha perlu diteruskan. Tiada benda bulat yang datang bergolek, tiada benda nipis yang datang melayang. Semuanya dengan usaha. Bila kita usaha dan terus usaha, insya-Allah kita akan berjaya. Okey, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lepas tu Ijat dah bercakap dalam selama sejam setengah. Sepatutnya sejam. Dan ini adalah kali pertama Ijat boleh bercakap sejam setengah. Kalau sebelum-sebelum ni Ijat akan habiskan masa Ijat tu dengan tepat-tepat pada waktu tu. Sejam. Kalau contohnya Ijat ada masa sejam, Ijat akan habiskan dalam sejam tu. Tak pun akan kuranglah 5 minit. Tak cukup 5 minit. Macam tu. Tapi ini kali pertama Ijat habiskan masa sejam setengah bersama pelajar-pelajar sekolah. Nampak tak? Orang kata communication ataupun tindak balas daripada pelajar tu mempengaruhi Ijat untuk nak bercakap lagi dengan diorang ni. Dia macam mengheret Ijat ni nak bercakap lagi dengan diorang ni. Jadi sejam setengah lepas tu barulah Ijat serahkan pada Daus. Tajuk Ijat waktu tu tajuk Jeriji Besi, Nikmat ataupun Lahanat. So Ijat banyak share kepada kesedaran, kepada bahayanya jenayah, kan, bahayanya dadah. Jadi and then seksa-seksa yang ada di sekolah negeri ni, supaya mereka ni takut nak masuk negeri. Kadang-kadang di media sosial ni Ijat tak cerita habis lagi, kan. Mungkin korang tengok nampak macam keseronokan, kan, masuk negeri ni seronok, tapi tak sebenarnya. Ijat tak nak bercerita sini. Ini mungkin special untuk tempat-tempat yang Ijat pergi. Ijat bercerita supaya mereka takut nak masuk negeri ni, geng. Okay, and then Daus pun pergi masuk ke tajuk dia apa? Jerat percintaan. Daus ni yang viral kat TikTok tentang backup perempuan tu, kan, tentang percintaan tu, kan. Jadi Ijat bawa dia sama dengan Ijat, and then dia dapat masa waktu tu 30 minit. Dia pun rasa macam tak puas lah, Jad. Kau lah curi masa aku, kan. Dah tak cukup masa, kan. Bukan, kita dah, orang kata, terlampau syok bercakap dengan pelajar-pelajar, jadi lupa masa tu. Time Daus tadi, tepat je pukul 10 Ijat panggil. 5 minit. Jadi dia macam, ya Allah, tak sempat. Jadi macam tak puas nak bercakap, kan. Okay, dia Daus pun dah ambil slot dia, dah habis. Lepas tu ada penyampaian hadiah sikit. Jadi bila dah sampai penyampaian hadiah, and then Ijat pun dijemput untuk makan di bilik kesihatan. Sebelum tu Ijat sempat bergambar dengan penghuni pula, dengan pelajar-pelajar di sekolah tu. Ya Allah, hampir kesemualah yang nak, orang kata, yang bergambar dengan kita orang. Itu adalah salah satu penghargaan yang kami takkan dapat dah lepas ni, saya rasa. Mungkin takkan dapat dah. Mungkin kalau dapat pun lambat lagi. Sebab impian Ijat ni nak capai tu memang lambat lagi lah. Ijat nak study dalam masa setahun lagi nak habis, insya-Allah. Lepas tahun tu lah baru Ijat rasa dapat environment. Mungkin dapat rasa keadaan seperti ni lagi. Jadi terharu memang Ijat dengan Daus. Daus pun rasa macam, ya Allah, Ijat kali ni betul-betul seronok. Ijat bawa Daus ni, ini adalah kali kedua. Sebelum ni di Kuala Lumpur. Jadi Daus kata ini rasa macam lain daripada lain, tau. Sekolah ni rasa macam ada aura tersendiri. Pelajar-pelajar dia memang tidak bermasalah. Pelajar-pelajar boleh dengar cakap. Disiplin pun memang
A, disiplin diorang memang terbaik. Bagi Ijat tengok dengan mata Ijat, disiplin diorang memang bagus. Cara bercakap diorang pun memang sopan. Kadang-kadang Ijat pun ada juga tak faham apa yang diorang cakap, tapi Ijat layan je lah apa yang diorang cakap tu kan, walaupun kita tak faham. Jadi apa yang Ijat nak kongsi dekat sini kan, nak didik pelajar ataupun nak didik anak-anak kita, biarlah daripada di awal usia mereka. Sebab dia macam satu pepatah ataupun peribahasa, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi di awal zaman persekolahan mereka ni, di waktu fasa mereka bersekolah ni, waktu ni lah waktu yang orang kata baik untuk mendidik mereka. Nak lebih baik waktu sekolah rendah lagi. Tapi waktu sekolah menengah ni masih boleh dididik, dan umur 20-an pun masih boleh dididik, tapi mungkin susah sikit. Ini yang Ijat ambil pengalaman Ijat. Jadi di fasa remaja ni, sebenarnya remaja mahukan perhatian sahaja. Remaja ni mahukan perhatian. Jadi perhatian daripada guru sangat penting. Perhatian daripada ibu bapa pun lagi-lagilah sangat penting. Jadi Ijat nak ucapkan terima kasih kepada pihak Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Mahmud Paduka Raja 2. Ijat nak ucapkan terima kasih sangat-sangat kerana buat satu program yang Ijat rasa program ni sangat bermakna bagi Ijat sendiri, dan program yang sangat orang kata yang teratur, yang orang kata yang memberi impak kepada diri Ijat. Bukan nak cakap impak pada pelajar tu, tak tahulah penerimaan pelajar. Jadi ini Ijat dapat belajar, hari ini adalah hari orang kata Ijat dapat belajar sesuatu perkara yang baru, geng. Kita orang kata berhubung dengan remaja, cara untuk berhubung, cara untuk bermesra dengan diorang, cara untuk ambil perhatian diorang. Ijat dapat belajar di sekolah menengah Datuk Mahmud ni, geng. Datuk Mahmud 2 ni. Jadi terima kasih juga kepada cikgu yang menjemput Ijat, dan terima kasih terutama sekali kepada adik-adik Ijat yang berada di SMK Datuk Mahmud 2 ni. Ijat doakan kepada anda semoga maju jaya. Ijat harap sangat. Dan yang paling specialnya untuk SMK Datuk Mahmud 2 ni, Ijat nak hadiahkan dia dengan senang-senang saja, tapi ada syarat. Bukan senang. Sebab apa? Sebab kita nak sesuatu, kita perlu lakukan sesuatu. Betul tak? If you want something, you have to do something. Kalau awak nak silver plate ni, awak kena buktikan dalam masa 2 minggu ni ataupun exam ni, buktikan awak boleh dapat result yang terbaik, ataupun jaga attitude, jaga disiplin, jaga akhlak yang terbaik. Sekiranya ada dengar komplain daripada cikgu, mungkin orang tu kita dah reject awal. Jadi silver plate butter ni untuk seorang pelajar yang terbaik di antara yang terbaik di SMK Datuk Mahmud 2 ni. Jadi belajar elok-elok, insya-Allah anda lah orang yang bakal mendapat silver plate. Sebab apa? Ijat tahu tak mudah nak dapat silver plate ni kan, dan remaja ni suka, impian dia nak silver plate ni kan. Jadi Ijat nak bagi ini salah satu tanda penghargaan daripada Ijat, tanda Ijat sayang dan nak beri semangat kepada pelajar-pelajar di SMK Datuk Mahmud 2 ni. Dan itu antara orang kata memori terakhir Ijat dalam bidang motivator ni. Selepas Ijat mencapai impian, insya-Allah kita akan balik ke sekolah-sekolah. Jadi bagi Ijat cipta satu lagi kejayaan yang Ijat nak. Bagi Ijat cipta ni, dah ada kejayaan ni, barulah Ijat rasa macam kukuh sikit apabila nak masuk ke sekolah-sekolah lagi. Apabila setakat abang kata dengan pencapaian Ijat sekarang tak kukuh lagi. Sebenarnya Ijat baru nak melangkah ke alam, orang kata baru nak melangkah untuk mengorak langkah nak capai kejayaan ni, geng. Belum dapat sepenuhnya lagi. Jadi apabila Ijat dapat something lagi, dapat sesuatu ni, barulah Ijat rasa kukuh, Ijat boleh masuk balik ke sekolah-sekolah. InsyaAllah doakan Ijat semoga maju jaya untuk SMK Datuk Mahmud Paduka Raja 2. InsyaAllah jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih.